Okay, soalan nombor 1. Integrate x kuasa 2 sin x dx. So kat sini kita guna u dv ya. Sebab ada dua function kat sini. Ada x squared dengan sin x. So kat sini ada dua function. So kita kena pilih siapa nak jadi u, siapa nak jadi dv. Sebab formula dia, satu akan jadi u dan satu lagi akan jadi dv. Okay, so cara nak tentukan dia, kita guna LIATE. Ini adalah susunan dia lah. Siapa yang datang dulu dalam susunan ni, kita akan ambil dia sebagai U. Dan yang kemudian, yang kat belakang kita akan ambil dia sebagai DV. Okay, L ni apa? L ni adalah logaritmik lah. L ni adalah log atau ln. I ni adalah inverse, inverse trigo. A ni adalah algebra. T ni adalah trigono. E ni adalah eksponen. Ya. So kita tengok kat sini. X kuasa 2 ni apa dia? X kuasa 2 ni algebra. Sin X ni adalah trigono. So antara algebra dengan trigono, algebra dekat depan lah. Algebra baru datang trigono. So algebra akan jadi U. Maknanya yang ni akan jadi U. Yang ini akan jadi dV. Okay. So U sama dengan X squared. dV sama dengan sin X. Sin X dx. Okay, dia akan jadi sin X dx. Seterusnya kita nak cari du. Ya, daripada u nak cari du, kita kena differentiate ya. Daripada u nak cari du, kita kena differentiate. So, differentiate X squared, kita dapat 2X. Ya, 2X dx. Okay, seterusnya nak cari v. Maknanya daripada dv, nak jadi v, kita kena integrate lah. Ni tadi, yang ni differentiate ya. Yang ini kena differentiate. Lepas tu daripada dv nak ke v ni kena integrate. Okay, kena integrate. So integrate sin x kita dapat berapa? Dapat berapa sin x? Negative cos. Negative cos ya. Sekejap. Sin dapat Integrate. sin dapat negative cos. Negative cos. Okay, so kita dapat negative cos x. Okay, lepas tu kita akan masukkan dalam formula dia. Apa formula dia? Formula dia adalah uv minus integrate v du. Ini adalah formula integration by part lah. Ini adalah formula integration by part uv minus integrate v du. So u adalah x squared. Ya, u adalah x squared. V adalah negative cos. Ya, boleh gabungkan x squared negative cos. Okay, tolak integrate v du. V adalah negative cos. Okay, negatif ni jumpa dengan negatif yang dekat luar ni. Ya, sini ada negatif. Jumpa negatif yang kat sini, yang kat luar ni, dia akan jadi positif lah. So saya terus tukar. Negatif jumpa negatif jadi positif. Cos x du. Du adalah 2x dx. Ya, 2x dx. 2, dia ada 2 sini, 2x. So letak kat belakangnya 2x dx. Okay, lepas tu kita nak buat macam mana? Okay, so kalau kita tengok, soalan ni masih belum selesai lagi. Kenapa? Sebab dekat sini, dekat lepas simbol integration ni, dia ada cos x, 2x dx. Dia masih ada dua equation lagi. Yang masih ada dua equation. So maknanya, jika masih ada dua lagi equation, kita kena guna buat u dv lagi sekali lah. Kita buat u dv lagi sekali. So yang ni akan jadi u, yang ni akan jadi dv. Kita buat lagi sekali sebab masih ada dua equation. Okay, so kita integrate lagi sekali. U sama dengan 2x. dv sama dengan cos x. Okay, du sama dengan differentiate 2x dapat 2 dx. Integrate dv. Integrate cos kita dapat berapa? Integrate cos dapat sin ni ke negative sin? Sin. Ya? Sin je. Integrate cos dapat sin x. Okay, lepas tu kita masukkan formula ni lagi sekali dekat
sinilah. Okay, so dia akan jadi, yang depan ni kita salin balik, jangan buang. Okay, negatif X kuasa 2 cos X tambah UV, masukkan formula ni ya, UV 2X sin X 2X sin X tolak integrate V du. Sin X ni ada 2, du adalah 2 dx, so saya letak 2 dx. Okay, so nampak tak sekarang dekat selepas simbol integration ni sekarang ada sin X je, dia dah tak, maknanya dah ada satu equation je. So bila dah ada satu equation, kita dah boleh selesaikan lah, kita tak perlu buat UDV lagi sekali. Okay, so kita selesaikan negatif X squared cos X, saya salin balik, tambah 2X sin X tolak, okay, integrate 2 sin X dapat berapa? Integrate sin ni, sin X dapat berapa? Dapat negatif cos kan? Okay, integrate sin X ni dapat negatif cos, so negatif cos jumpa negatif yang kat luar ni, dia akan jadi positif lah, positif 2 cos X tambah C. Okay, soalan kedua, X kuasa 2, E kuasa 4X. So kat sini pun ada dua equation. So kita kena tentukan mana yang jadi U, mana yang jadi DV. Kalau salah pilih nanti dia tak akan selesai tau, dia akan berpanjangan. So kena pilih U dengan DV yang betul lah. So U X kuasa 2 adalah algebra. E kuasa 4X adalah eksponen. E inilah hujung sekali. So algebra dulu. So algebra akan jadi U. Ini akan jadi DV. Okay, so U sama dengan X kuasa 2. DV sama dengan E kuasa 4X dx. Okay, so cari du. Differentiate X kuasa 2, kita akan dapat 2X. Okay, nak cari V, kita kena integrate. Integrate E kuasa 4X jadi berapa? Dia akan jadi E kuasa 4X juga. Lepas tu perkan dengan 4. Ya, kita perkan dengan 4. Mana datang 4 ni? Kita tengok 4X atas ni ya. 4X atas ni differentiate dapat berapa? Dapat 4 ya. Differentiate 4X dapat 4. So 4 tu letak dekat bawah. Ya, kalau differentiate, kita akan letak 4 tu dekat tepi. Tapi kalau integration, kita akan letak 4 tu dekat bahagian bawah. Okay, lepas tu ni 2x dx, kena letak dx. Ya, du sama dengan 2x dx. Okay, lepas tu kita masukkan dalam formula integration by part ni lah. uv tolak integrate v du. uv adalah x kuasa 2, e kuasa 4x per 4 tolak integrate v du. v du e kuasa 4x per 4 2x dx. Okay. So sebelum, dekat sini ada dua equation ya. Masih ada dua equation. Equation yang pertama yang e kuasa 4x ni. Equation yang kedua adalah 2x. So masih ada dua equation, kita akan buat UDV lagi sekali lah. Okay, sebelum tu kita boleh keluarkan. Contohnya kita akan keluarkan 4 ni ya. 4 ni letak dekat luar. 2 ni pun boleh letak kat luar. So saya letak 2 ni kat luar. Okay. So 2 dalam hilang. Seterusnya saya keluarkan 4 yang kat bawah ni. Per 4. Keluarkan per 4. Okay, so 4 yang ni hilang. So sekarang yang tinggal adalah E kuasa 4X X dx. So kat sini ada dua equation lagi. So kita kena buat UV lagi lah. So yang ni akan jadi U, yang ni akan jadi DV. Okay, so U sama dengan X, DV sama dengan E kuasa 4X dx. Okay, DU sama dengan differentiate X kita dapat 1. dx. Dapat 1. So awak boleh tulis 1 ataupun 1 dx, ataupun tak payah tulis 1 pun tak payah tulis dx je. Tulis dx pun tak apa. Buat 1 tu pun tak tulis tak apa. Okay, V, nak cari V kena integrate lah.
So integrate E kuasa 4X, kita dapat sama macam tadi tu lah. Dapat sama macam ni lah. E kuasa 4X per 4. Okay, lepas tu kita masukkan lagi sekali. So kita akan dapat, okay, salin balik yang depan ni. E kuasa 4X per 4 tolak 2 per 4. Okay, 2 per 4 tu jangan buang pula. Ya. Saya buat dalam kurungan. UV. U adalah X. V adalah E kuasa 4X per 4. X E kuasa 4X per 4 tolak integrate V du. V adalah yang ni lah. E kuasa 4X per 4 du. Du adalah dx. Okay, so kalau kita tengok sekarang, lepas simbol integration ni, hanya ada satu equation je lah. E kuasa 4X. So kita tak perlu buat UDV lagi sekali. UDV ni boleh jadi banyak kali lah. Sampailah tinggal satu je dekat sebelah sini equation dia. So sekarang dah tinggal satu je. So kita boleh stop. Kita selesaikan. Okay, so X kuasa 2. E kuasa 4X per 4. Tolak 2 per 4. Okay, X E kuasa 4X per 4. Tolak. Okay, integrate. Okay, ni saya boleh letak kat luar ya. 4 ni saya boleh letak kat luar. Dia akan jadi 1 per 4 kat sini. So, integrate E kuasa 4X. Kita akan dapat sama macam ni tadi balik lah. Dia akan jadi tolak 1 per 4. E kuasa 4X per 4. Okay, dia akan jadi macam ni. So dekat sini awak boleh permudahkan lah. Selesaikan. Saya selesaikan X kuasa 2 E kuasa 4X per 4 tolak. Okay, yang ni boleh darab ke dalam ya. Boleh darab ke dalam. Boleh darab ke dalam sini. Untuk selesaikan. Dia akan jadi ni potong. Tinggal 2. So jadi darab 4 kat bawah ni jadi 8. So jadi X E kuasa 4X per 8. Okay. Seterusnya sini tolak. Darab dengan tolak ni. Jadi tambah. Tambah. Berapa ni? Tolong saya kira. Berapa ni? Okay, 2 per 4 darab 1 per 4 darab dengan 4 2 per 16. Ni jadi 1 per 16 tau. 4 darab 4 bawah ni jadi 1 per 16. 1 per 16 darab 4 lagi 2 jadi 2 E 32 kuasa 4X per 32 Jadi per 32 E kuasa 4 X. Last kali tambah C. 3 X integrate X kuasa 2 ln X. X kuasa 2 ln X. So, mana yang akan jadi U? Mana yang akan jadi U? ln X. Okay, kita tengok X kuasa 2 ni adalah algebra. Ln X ni adalah logaritma. So, kalau kita tengok logaritma ni dia berada kat depan sekali. Barulah algebra kat sini ya. So, kita akan ambil ln ni sebagai U. Yang ini kita akan ambil sebagai dV. Okay, so U sama dengan ln X. dV sama dengan X squared dx. Okay, so cari du kena differentiate lah. Differentiate ln X kita dapat berapa? Siapa ingat differentiate ln X dapat berapa? 1 per X. Betul ya, 1 per X dx. Okay, cari V kena integrate. Integrate X kuasa 2 akan jadi X kuasa 3 per 3. Okay, jangan silap ya. Jangan differentiate pula. Ini kena integrate. So, integrate X kuasa 2, kita akan dapat X kuasa 3 per 3. So, masukkan ke dalam formula UV tolak integrate V du ni. UV adalah ln U ln X. V adalah X kuasa 3 per 3.
So, X kuasa 3 per 3 ln X tolak integrate V du. V adalah X kuasa 3 per 3 du adalah 1 per X dx. So, dekat sini ada berapa equation selepas integration, simul integration ni? Ada satu je. Algebra. Okay, kita cuba permudahkan ya. X dengan X ni kita boleh potong ya. X yang bawah ni dengan X kuasa 3 tu kita boleh potong. Tapi kita potong, X bawah ni habis, yang ni akan jadi X kuasa 2 lah. Okay, dia akan jadi X kuasa 2. Lepas tu, yang 3 ni kita boleh letak dekat luar. Ya, dia akan jadi 1 per 3. Ya, saya letak 3 tu dekat luar. Okay, hati-hati ya, bila kita keluarkan 3, dia akan jadi 1 per 3. Dia bukan jadi 3. Sebab kadang-kadang ada yang buat silap. Bila dia keluarkan 3 tu, dia akan tulis 3 kat sini. Ya, padahal 3 ni dekat bawah pecahan. So, bila kita keluarkan, dia akan jadi dekat bawah pecahan juga. Dia akan jadi 1 per 3. Okay, so kita hilang lah 3 ni. Okay, so sekarang yang tinggal dekat sini adalah X kuasa 2 saja ya. Yang tinggal kat sini X kuasa 2 je. Sebab yang lain ni dah saya potong tadi. So, tinggal X kuasa 2 je. So, kita selesaikan. Dan tak perlu buat UDV lagi sekali sebab tinggal X kuasa 2 sahaja. Okay, salin balik. X kuasa 3 per 3 ln X tolak 1 per 3. Okay, seterusnya integrate X kuasa 2 kita akan dapat X kuasa 3 per 3 tambah C. Ya, ini kita boleh darabkan lah yang dalam kurungan ni. Jadi jadi X kuasa 3 per 3 ln X tolak X kuasa 3 per 9 tambah C. Okay, darabkan ya dalam kurungan ni. Darabkan. Dia jadi X kuasa 3 per 9. Dia pun ada limit ya. Dia ada dia punya upper dengan lower boundary dia. Ada kosong dengan pi per 4 ni. So, nanti kena masukkan nilai ni lah. Bila dah selesai integrate. Okay, so sekarang kita ada X dengan sin 2X. So, X ni adalah algebra. Sin 2X ni adalah trigono. So, kita tengok algebra dekat depan. Trigono kat belakang. So, algebra ni akan jadi U. Trigono akan jadi dV. Okay, U sama dengan X. dV sama dengan sin 2X dx. Okay, so du kena differentiate X lah. Differentiate X dapat 1. So, 1 dx ataupun tulis dx sahaja pun boleh ya. Seterusnya V integrate sin 2x kita akan dapat integrate sin dapat berapa? Negatif cos ke positif cos? Negatif cos. Negatif cos. Confirm ya? Negatif. Okay, negatif cos 2x. Okay, untuk integration kita akan letakkan, kita tengok sini dia 2x. Ya, 2x. So, differentiate 2x dapat 2. 2 tu letak dekat bawah. Ya, per 2. Okay. Lepas tu kita masuk dalam formula. UV tolak integrate V du. UV. Gabungkannya U dengan V ni. X dengan negatif cos 2x per 2. So, jadi negatif X cos 2x per 2. Yang ni U. Yang ni U. Yang ni V lah. Okay. Tolak integrate V du. Okay. V ni ada negatif. Jumpa negatif yang kat sini. So, saya tulis positif. Positif cos 2x per 2 du adalah dx. Okay. Lepas tu saya boleh letak 2 ni dekat luar. Ya, yang per 2 ni letak kat luar. Dia akan jadi 1 per 2. Okay, so yang ni per 2 bawah ni hilang. So, tinggal cos 2x je kat dalam ni. Okay, yang ni tadi kita dah boleh masuk nilai ya. Yang ini kita dah integrate. So, kita akan masukkan nilai daripada 0 hingga pi per 4. Yang ini belum lagi selesai lah. 0 hingga pi per 4. Okay, kita teruskan. Negatif X cos 2X per 2
Okay, sekarang ni cos 2x ni tinggal satu equation je. So, kita tak perlu guna u dv lagi sekali. Kita integrate je lah. Integrate cos dapat apa? Integrate cos dapat sin eh? Integrate cos dapat positif sign. Dapat positif sin 2x. Okay, lagi sekali kat sini ada 2x. So, dia akan jadi per 2 kat bawah ni Per 2. Okay, daripada 0 hingga pi per 4. Okay, lepas tu yang 1 per 2 ni boleh darabkan ke dalam lah. Okay, 1 per 2 ni boleh darabkan ke dalam. So, dia akan jadi 1 per 4. Ya. Bawah ni akan jadi 4. Bila darabkan, dia akan jadi 4. So, yang 1 per 2 ni dah hilang lah sebab kita dah darab ke dalam. Okay, lepas tu, kita buat apa? Kita masukkan nilai pi per 4 dengan 0. Ya, kita masukkan dulu yang depan ni. Masukkan ke dalam x. Panjang sikit ya. Okay, kita akan masukkan nilai negatif pi per 4 cos 2 pi per 4 per 2. Okay, tolak. Masukkan nilai kosong pula. Tolak negatif kosong cos kosong per 2. Okay, ini baru masukkan nilai yang sebelah sini. Ya, baru yang sebelah sini. Lepas tu kena, yang sebelah sini pun kena masukkan jugalah. Tambah. Tambah. Sin 2 pi per 4 per 4. Okay, tolak. Masukkan nilai kosong pula. Sin kosong per 4. Okay, so awak kena selesaikan lah. Ya, selesaikan tengah kalkulator dapat berapa. So, tulis jawapan dia. Integrate 6 per 4. X kuasa 5 tolak 4i kuasa X tambah 1 per 2X tolak 3 kuasa X tambah pi log 4 dx. Okay, so first kita tengok yang ni 6 per 4 X kuasa 5 ni. So, kita nak integrate 6 per 4 ni kita boleh letak dekat luar luar integration. Ya, jadi tinggal X kuasa 5 je. Ya, 6 per 4 ni boleh letak kat luar. Dx tolak 4i kuasa X ni 4 pun boleh letak dekat luar integration. So, tinggal i kuasa X dekat dalam ni. Okay, dx tambah 1 per 2x. Okay, 1 per 2 pun boleh letak kat luar. So, yang dekat dalam tinggal 1 per x sahaja. Okay, tolak 3 kuasa x dx tambah pi log 4 dx. Okay, perasan tak kenapa pi log 4 ni kita letak dekat luar semua? Ya, sebab pi log tu ada nilai. Sebab pi log 4 ni adalah sebenarnya adalah constant. Dia adalah nombor bulat. Sebab kalau awak perasan dekat ni pi log 4 ni mana ada x. Bila tak ada x, maknanya dia bukan function lah. Dia hanyalah constant. So, kita boleh letak pi log 4 tu dekat luar integration ni. So, yang tinggal kat dalam ni adalah dx sahajalah. Dia tinggal dx je. Okay, so kita integrate x kuasa 5 tadi jadi x kuasa 6 per 6. Dia tambahkan 1 kuasa dia. Dia akan jadi x kuasa 6. Lepas tu letak 6 tu dekat bawah. Okay, yang 4 per 6 ni jangan buang. 6 per 4 kat depan ni tadi jangan buang salin balik. Okay, tolak 4. Integrate i kuasa x. Dapat i kuasa x juga. Tak ada perubahan. Tambah 1 per 2. Okay, integrate 1 per x. Kita akan dapat ln x. Yang ni special case bila kita integrate 1 per x. Dia akan dapat ln x. Okay, seterusnya integrate 3 kuasa x. Kita akan dapat 3 kuasa x per ln 3. Ya, kalau differentiate ln 3 tu kita letak kat tepi. Tapi untuk integration kita letak ln 3 tu dekat bahagian bawah. Dia akan jadi per lah 3 kuasa x per ln 3. Tambah pi log 4. Okay, kita integrate dx sahaja. Dia akan jadi x. So, dia akan jadi pi log 4x. Ya, bila kita integrate constant, dia akan wujud x dekat belakang dia. Ya, bila kita integrate constant, dia akan wujud x dekat belakang dia. So, dia jadi pi log 4x. Ya, dalam kurungan lah. Tambah c.
Okay, lepas tu kita boleh permudahkan lah. Kita dah selesai integration. Kita boleh permudahkan. Kita boleh darabkan balik 6/4 dengan X kuasa 6/6 darabkan ke dalam. Dia jadi X kuasa 6/4. Tolak 4I kuasa X tambah ln X per 2. Tolak 3 kuasa X per ln 3 tambah pi X log 4 tambah C. Okay, soalan nombor 1 ni faham tak? Kelas? Faham sir? Faham ya? Okay, kita pergi ke soalan nombor 2. Okay, integrate daripada 1 hingga 2. 4X tolak 1 dalam kurungan. Lepas tu dalam kurungan lagi 1, 4 tolak 1 per X dx. Okay, so yang ini macam mana kita nak buat ni? Kalau ada dua kurungan macam ni. Kita tak boleh guna integration by part ya. Kita tak boleh guna integration by part pada sini. Saudara. Kembangkan. Kita kena kembangkan. Ya, kembangkan. Ya, kita kembangkan. Macam mana ni? Tak ada pen lah. Okay, kita kena kembangkan. 4X darab 4 jadi 16X. 4X darab negatif 1 per X dia tinggal negatif 4 sahaja ya. Sebab X negatif 1 darab 4 dapat negatif 4. Negatif 1 darab negatif 1 per X dapat 1 per X. Positif 1 per X dx. Okay, lepas kita dah kembangkan barulah kita integrate. Okay, integrate 16X. Okay, kita boleh letak 16 tu keluar simbol integration tu. So tinggal 16 dekat luar, X dia tinggal kat dalam. So X dx tolak. Okay, ni negatif 4 tolak negatif 4 ni kita boleh gabungkan lah. Negatif 4 tolak 4 jadi tolak 8. So kita keluarkan tolak 8 tu. Yang dekat dalam tinggal dx sahaja. Okay, lepas tu 1 per X. Okay, lepas tu kita integrate lah. Integrate X. Yang integrate X kita dapat X kuasa 2 per 2. X kuasa 2 per 2. Lepas tu darabkan dengan 16 kat depan ni. Sebab tu dia jadi 8X kuasa 2 ni. Jadi 8X kuasa 2. Jadi X kuasa 2 per 2. Darabkan dengan 16 kat luar tu. Dia jadi 8X kuasa 2. Seterusnya integrate dx. Integrate dx akan jadi X. Ya, integrate dx jadi X. X darab dengan 8 kat luar tu dia jadi 8X lah. Okay. Seterusnya integrate 1 per X akan jadi ln X. Ini special case tadi ya. Integrate ln 1 per X jadi ln X. Itu bunyi apa tu? Aziz, Mak Aziz. Maaf dah buka. Okay, lepas tu kita masukkan nilai 1, 2 tadilah. Masukkan nilai limit 1 dengan 2 tu. Masukkan nilai 2 dulu ke dalam X. So, dia jadi 8X kuasa 2. Masukkan 2 jadi 8, 2 kuasa 2. So, dapat 32 ni. Ya, lepas tu masukkan nilai 1 pula. 8, 1 kuasa 2 dapat 8. Okay. Lepas tu masukkan 2 ke dalam 8X pula. So, 8 kali 2 jadi 16. Okay. Lepas tu masukkan nilai 1. 8 kali 1 dapat 8. Okay. Ln X pula masukkan nilai 2 jadi ln 2. Ya, masukkan nilai 1 jadi ln 1. Okay. Lepas tu kita kira lah tekan kalkulator. 3 per 2 tolak 8 jadi 24. Ya, 32 tolak 8 jadi 24. 16 tolak 8 jadi 8. Lepas tu ln 2 tolak ln 1 tekan kalkulator dapat 0.693. Okay, lepas tu selesaikan. 24 tolak 8 tambah 0.693 dapat 16.693 jawapan dia. Boleh faham ya? Boleh. Okay, seterusnya soalan nombor 3. Integrate daripada 0 hingga 2. X kuasa 2 tolak X tambah 1 dalam kurungan. Lepas tu ada E kuasa X dekat luar ni. Okay, so untuk soalan yang ni kita kena guna integration by part lah. Kena guna UDV. Sebab ada dua function kat sini. Kalau awak kembangkan pun dia tak akan selesaikan masalah ya.
contohnya awak nak kembangkan X kuasa 2 darab E kuasa X. Dia jadi X kuasa 2 E kuasa X. So, tak selesailah masalah dia. Still ada dua function. So, kita akan ambil yang ni sebagai U. Ya, yang E kuasa X ni sebagai dV. Ya, sebab X kuasa 2 tolak X tambah 1 ni adalah algebra. Algebra yang E kuasa X ni exponential. So, algebra akan jadi U. Eksponen akan jadi dV. So, U sama dengan X kuasa 2 tolak X tambah 1. dV sama dengan E kuasa X dx. Okay. Lepas tu differentiate U. Cari du dia. Differentiate X kuasa 2 dapat 2X. Integrate X dapat 1. Integrate differentiate 1 dapat kosong. So, dapat jawapannya 2X tolak 1 dx lah. Okay, lepas tu integrate dV. Nak cari V kena integrate dV ni. So, integrate E kuasa X, kita dapat E kuasa X juga. Tak ada perubahan. Okay, lepas tu kita masukkan dalam formula integration by part lah. UV tolak integrate V du tadi. So, UV. U adalah X kuasa 2 tolak X tambah 1. V adalah E kuasa X. So, dia jadi X kuasa 2 tolak X tambah 1. E kuasa X. Okay, masukkan nilai daripada 0 hingga 2. Jangan lupa limit tadi tu. Okay, tolak integration V du. V dia adalah E kuasa X, du dia adalah 2X tambah 1. Ya, so dia jadi integration daripada 0 hingga 2, 2X tolak 1, E kuasa X dx. So, kalau kita tengok dekat sini, still ada dua equation. Ya, 2X tolak 1 ni adalah algebra, E kuasa X ni adalah eksponen. So, ada dua equation. So, bila ada dua equation, kita kena guna U dV lagi sekali lah. So, 2X tolak 1 ni akan jadi U. E kuasa X ni akan jadi dV dia. Okay, so differentiate U dapat du. So, differentiate 2X dapat 2. Differentiate tolak 1 jadi kosong. So, du sama dengan 2 dx. Okay, dV pula kena integrate. Integrate E kuasa X, kita dapat E kuasa X juga. Tak ada perubahan. Okay, lepas tu kita masukkan. Dia akan jadi macam ni ya. Sambung yang tadi tu. Yang depan ni salin balik. Yang depan ni salin balik. Okay, lepas tu masukkan UV. Mana UV? U dia adalah 2X tolak 1. V dia adalah E kuasa X. So, dia jadi 2X tolak 1 E kuasa X. Ya. Ni adalah UV dia. Ni adalah UV. Tolak V du. V du, V adalah E kuasa X. Du dia adalah 2 dx. V dia E kuasa X. Du dia adalah 2 dx. So, kita masukkan V du. 2 ni kita boleh letak kat luar. So, tinggal E kuasa X je lah kat dalam ni. Ya, dx. 2 ni kita letak kat luar integration ni. Okay, lepas tu sekarang dah tinggal satu je E kuasa X. So, kita dah boleh selesaikan lah. Tak perlu buat UDV lagi sekali. Okay, kita selesaikan. Salin balik yang atas ni. Okay, integrate E kuasa X ni, kita tetap dapat E kuasa X juga. So, darabkan 2 yang kat depan ni, jadilah 2 E kuasa X. Okay, last kali kita masukkan nilai 0 dengan 2 tadi. Dia masukkan nilai 0 dengan 2. Okay, kalau masukkan nilai 2, dia jadi berapa ni? Jadi 2 kuasa 2 tolak 2 tambah 1. Yang, lepas tu E kuasa 2. Lepas tu masukkan nilai 0 pula. 0 kuasa 2 tolak 0 tambah 1. E kuasa 0. Okay. So, dapat yang mana? Dapat yang ni lah. Ya, bila kita dah masukkan nilai 2 dengan 0, yang atas ni tadi dapat yang 3 E kuasa 2 tolak 1 E kuasa 0 ni. Okay, lepas tu sama juga sebelah sini pun masukkan nilai 0 dengan 2. So, dapat yang ini. Okay, last kali kita selesaikan. Dapat jawapan last ni macam ni lah. 2 E kuasa 2 tolak 4. Itu tadi soalan nombor 4. Integrate X ln X dx. Ya, so X ln X. X ni adalah algebra. Ln X ni adalah logaritmik. So, kalau kita tengok algebra dengan logaritmik lagi depan lah. So, logaritmik ni akan jadi sebagai U. X ni akan jadi sebagai dV dia. Ya, U dia adalah ln X. dV dia adalah X dx. Okay. Lepas tu kita differentiate U. Differentiate ln X, kita dapat 1 per X. Differentiate ln X, kita akan dapat 1 per X.
Lepas tu integrate dv. Kita integrate x, kita akan dapat x kuasa 2 per 2. Ya, x kuasa 2 tambahkan 1 kuasa dia, lepas tu letak dekat bawah. So jadi x kuasa 2 per 2. Okey, lepas tu masukkan dalam formula uv adalah u ln x, v adalah x kuasa 2 per 2. So jadi x kuasa 2 per 2 ln x, ni adalah uv. Tolak integrate v du. V du x kuasa 2 per 2, du dia adalah 1 per x dx. Okay, so kat sini kita boleh keluarkan 2. Sebab tu jadi 1 per 2 kat luar ni. Kita keluarkan 2 ni dekat luar integration jadi 1 per 2. Lepas tu x kuasa 2 dengan x ni kita boleh potong. So yang tinggal adalah x sahaja. Yang tinggal adalah x sahaja. Sebab kita dah potong. Okay, lepas tu dah tinggal x je, kita tak perlu buat udv lagi sekali, kita integrate je lah. Integrate x, kita dapat x kuasa 2 per 2. Okay, lepas tu darabkan dengan 1 per 2 kat luar tu, dia jadilah x kuasa 2 per 4. Okay, dan jawapannya ni lah x kuasa 2 per 2 ln x tolak x kuasa 2 per 4 tambah c. Integrate 0 hingga 1, x dalam kurungan square root x cube minus 1. So kalau macam ni kita nak selesaikan macam mana? Okay, dua-dua ni algebra tau. Yang ini algebra, yang ni pun algebra. So bila algebra dengan algebra, kita tak boleh nak guna integration by part lah. So kita kena kembangkan. Ya, kita kena kembangkan. So dia akan dapat 0 hingga 1. Okay. Square root x cube ni macam mana? Kita boleh tukarkan dia jadi square root dia adalah kuasa 2. Jadi x kuasa 3 per 2 lah. Ya, x kuasa 3 per 2. Darabkan dengan x yang kat depan ni. Ya, x darabkan dengan x kuasa 3 per 2. Dia akan jadi berapa? X kuasa berapa? X kuasa 7 per 2. Berapa ya? 3 per 2 campur 1. Berapa? Campur 1. 5 per 2. X kuasa 5 per 2. Betul kan? Tolak 1. Ya. 1 tambah 3 per 2 dapat 5 per 2. Okay, 5 per 2. Tolak. Darabkan dengan x dengan 1 dapat x. Dx. Lepas tu integrate je lah. Integrate x kuasa 5 per 2 dapat berapa? X kuasa X kuasa 7 per 2. 7 per 2 per 7 per 2. Tolak x kuasa 2 per 2. Masukkan daripada nilai 0 hingga 1. Okay, so yang ini saya boleh permudahkan. 7 per 2 ni dia jadi 2 x kuasa 7 per 2 per 7 tolak x kuasa 2 per 2. Yang masukkan 0 hingga 1 lah. So masukkan nilai 1 dulu jadi 2. 1 kuasa 7 per 2 per 7 tolak 1 kuasa 2 per 2. Kini masukkan nilai 1. Masukkan nilai 0 pula. 2. 0 kuasa 7 per 2 per 7 tolak 0 kuasa 2 per 2. So kita selesaikanlah dan dapatlah jawapan dia.